Assalamualaikum anak-anak sekalian. Cikgu sambung video cikgu di topik 5.2E dalam sukatan pelajaran iaitu persaingan antara spesies dan sesama spesies. Okey, sebelum cikgu lanjutkan, cikgu akan perjelaskan maksud persaingan. Okey, persaingan adalah satu bentuk interaksi di antara organisma yang hidup dalam satu habitat yang sama untuk mendapat keperluan yang terhad bagi kemandirian spesies mereka. Okey. Persaingan antara organisma yang hidup dalam satu habitat yang sama untuk mendapat keperluan yang terhad bagi kemandirian spesies mereka. Maka mereka perlu bersaing. Okey, seterusnya cikgu akan memperjelaskan maksud spesies. Spesies merujuk kepada flora dan fauna yang mempunyai ciri-ciri dan rupa bentuk yang sama. Ciri-ciri dan rupa bentuk yang sama. Jadi, organisma ini boleh saling membiak kerana mempunyai ciri pembiakan yang sama. Contohnya, spesies rama-rama, spesies burung, itu contoh spesies. Okey, seterusnya ialah cikgu akan jelaskan faktor persaingan. Faktor persaingan antara tumbuhan dan juga haiwan. Jadi untuk tumbuhan, tumbuh-tumbuhan akan bersaing sesama dia untuk keperluan iaitu air. Yang mana air merupakan sumber kepada kelangsungan hidupnya. Tanpa air, tumbuh akan mati. Okay. Begitu juga dengan ruang. Ruang untuk membiak dan membesar. Dan nutrien. Nutrien. Tumbuhan juga bersaing untuk mendapatkan nutrien. Untuk kesuburan dan untuk pertumbuhan mereka. Dan yang terakhir ialah cahaya matahari. Ini adalah keperluan yang paling penting oleh tumbuhan kerana cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis. Lalu tumbuhan memerlukan tenaga matahari untuk menukarkannya kepada tenaga kimia. Okey, bagi haiwan pula, haiwan juga bersaing untuk mendapatkan air yang merupakan keperluan asas. Begitu juga dengan makanan, habitat, kawasan dan juga pasangan. Okey, ini kenapa berlakunya persaingan dalam kalangan tumbuhan dan juga haiwan. Okey, seterusnya saya akan jelaskan jenis persaingan haiwan. Itu terdapat dua jenis. Yang pertama ialah persaingan interspesies. Iaitu persaingan antara spesies yang berbeza. Contohnya harimau dan dubuk, singa dan juga ataupun singa dengan harimau bintang. Okey, binatang-binatang ini yang bilangan spesies ini akan bersaing untuk mendapatkan habitat atau tempat tinggal dan juga makanan ataupun air. Mereka akan bersaing untuk mendapatkannya. Okey. Bagi satu lagi jenis persaingan iaitu intraspesies, iaitu persaingan antara spesies yang sama. Contoh orang utan dengan orang utan. Singa dengan singa. Kucing dengan kucing. Itu contoh persaingan antara spesies yang sama atau intraspesies. Jadi, binatang ini atau haiwan ini akan bersaing untuk mendapat makanan dan air, habitat, pasangan dan juga kuasa untuk memimpin. Ini ialah sebab persaingan intraspesies. Okey, seterusnya ialah jenis persaingan tumbuhan juga dua iaitu interspesies, iaitu persaingan antara spesies yang berbeza. Contoh, okey,
Dan juga satu lagi ialah intraspesies, iaitu persaingan antara spesies yang sama. Contohnya padi dengan padi, jagung dengan jagung. Bagi yang interspesies pula, contohnya padi dan rumpai ataupun jagung dan padi. Okey. Jadi kedua-dua jenis persaingan ini ialah untuk mendapatkan air, ruang, nutrien dan juga cahaya matahari. Okey, sama ada interspesies ataupun intraspesies, mereka bersaing untuk mendapatkan air, ruang, nutrien dan juga cahaya matahari. Ini ialah persaingan tumbuhan ya. Okeylah anak-anak sekalian, dalam setiap persaingan mesti ada yang menang dan mesti ada yang kalah ya. Okey, begitu juga dengan haiwan ya. Bagi haiwan yang menang dalam persaingan akan dapat menguasai sumber air, makanan, habitat dan juga wilayah ya. Bagi yang kalah pula akan mengalami kekurangan makanan dan tempat tinggal dan juga akan mengalami kematian ya, atau terpisah daripada kumpulan ya. Dan bagi tumbuhan pula ya, terutama sekali persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari, contohnya di kawasan hutan khatulistiwa, terdapat ataupun terbentuk 4 lapisan yang nyata ya, yang mana setiap lapisan berbeza ya. Setiap lapisan berbeza dari segi ketinggian pokok-pokok tersebut ya. Ini kerana lapisan yang menang ya akan mempunyai pokok yang lebih tinggi kerana mendapat sumber matahari yang lebih banyak ya. Contoh, cikgu ambil contoh ya, untuk khatulistiwa terdapat 4 lapisan. Yang pertama ialah lapisan emergent. Bagi lapisan emergent ini merupakan pokok-pokok yang tinggi ya, yang tinggi dan mendapat sumber matahari yang amat banyak ya. Bagi lapisan kedua pula ialah lapisan kanopi, yang mana lapisan kedua ini mendapat jumlah matahari yang sedikit ya berbanding lapisan emergent. Namun begitu, lapisan kanopi ini akan menyesuaikan diri dengan melebarkan daunnya untuk mendapat cahaya matahari yang lebih banyak ya. Okey, bagi lapisan ketiga ialah lapisan anak pokok ya, ataupun pokok-pokok renek ataupun pokok-pokok yang muda. Dan lapisan yang terakhir ialah lapisan yang paling kurang mendapat cahaya matahari, iaitu lantai hutan ya. Dan di dalam hutan ini juga terdapatnya pokok menjala, pokok melilit dan juga pokok yang menumpang ya, contohnya epifit dan juga parasit ya. Jadi sebab apa ya? Kenapa terdapat pokok yang menjala, melilit ini? Sebenarnya ialah untuk mendapat cahaya matahari. Mereka juga perlu bersaing ya untuk mendapat cahaya matahari. Jadi terpaksa melilit pokok-pokok yang tinggi. Dan cikgu teringat ya, peribahasa mengatakan seperti enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Rupanya enau ini bersaing ya untuk mendapat cahaya matahari. Jadi cikgu harap anak-anak juga akan bersaing dengan cara yang sihat ya, untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Okay, cikgu berhenti di sini dan akan sambung dalam video cikgu yang seterusnya. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share channel cikgu bersama dengan kawan-kawan. Bye anak-anak dan bye comel-comel.